Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat sejahtera semua pada penonton pelajar semua untuk kod DJF42012. So kali ni kita dah masuk minggu yang kedua, okey, untuk subjek Advanced Manufacturing Process ni, okey, AMP okey. Jadi untuk kali ni kita sambung lagi, masih mula dengan chapter 1 Sebelum ni kita dah mula tentang introduction tentang subjek ni apa yang terkandung, berapa kuis, berapa ujian, berapa test semua apa-apa tugasan. So hari ni kita tengok subjek seterusnya. Okey, dalam subjek Advanced Manufacturing Process ni kita masuk chapter 1 lah. Okey. So dalam chapter 1 tajuk dia adalah Introduction to Manufacturing Process. Okey, dalam tajuk Introduction to Manufacturing Process ni, okey, dia terbahagi kepada beberapa subtopik lah. Okey, topik yang pertama 1.1 1.1 melibatkan explain the basic concept of manufacturing process. Okey, kita menerangkan tentang konsep asas lah, okey, berkaitan dengan manufacturing process yang kemudian dipecahkan kepada 4 ada A, B, C, D kat situ. Manufacturing process, manufacturing concept, yang kedua definition and the importance of manufacturing process. Okey, dan seterusnya dipecahkan lagi kepada sini classification of manufacturing process. Okey. Okey, okay, manufacturing concept, definition and the importance of manufacturing process. C, classification. Okay. Okay. So jadi definition and the importance of manufacturing process. Okay, yang ketiga classification of manufacturing process. Yang keempat factors of the consider for selecting manufacturing process. Okay, bagaimana kita nak pilih proses-proses manufacturing ni. Okay, kita tengok seterusnya. Okay, yang pertama kita teruskan adalah basic concept kat sini. Okay, kita tengok sini tadi. Okay, basic concept of manufacturing process. Yang pertama adalah berkaitan dengan manufacturing concept. Okay, manufacturing concept So manufacturing concept okay, kita akan fokuskan pada konsep ni. Okay, process of producing something useful through raw material. Okay, so jadi raw material kat sini, okay, maknanya daripada bahan asal tu, and then with the help of machinery, okay, ataupun by hand lah, makna manual okay, manual in factories. Okay, jadi ini adalah manufacturing concept. Jadi bagaimana satu proses itu dihasilkan through dengan raw material ni, bahan mentah, dan kemudian pergi kepada mesin ataupun hands in factories. Okey, ini konsep yang pertama lah. Okey, yang seterusnya, okey, manufacturing concept juga melibatkan kepada use in the industrial sector. Okey, so daripada industrial tu, input ni boleh jadi raw material, boleh jadi component, boleh jadi parts. Okey, dan kemudian transform, akan diubah into the output. Output ni sama ada produk dia on a large scale. Ni yang dimasukkanlah manufacturing concept ni. Jarang kita buat manufacturing concept ni satu-satu. Ni dengan large scale, scale yang besar lah. Okay, seterusnya kita pergi kepada explain the basic concept. Okay, basic concept of the manufacturing
process. Okey, dalam basic konsep ni kita akan tengok apa konsep-konsep basic dia yang melibatkan kepada dalam manufacturing. Okey, manufacturing. Okey, first kita pergi tengok kepada definition of manufacturing process. Okey, dalam definition of manufacturing process ni, kita tengok definisi dia dulu. Dia bagi 3 definisi kat situ. Okey, yang pertama dia create physical goods. Okey, maknanya kita buat sesuatu dalam manufacture ni ada produk, ada bahan, ada physical. Maknanya kita tak dalam company ni dia tak buat benda-benda yang maya, tu tak ada. Maknanya ada benda physical. Okey, maknanya boleh nampak, boleh tengok, boleh rasa. Okey, so yang kedua, how this good are created varies. Okey, maknanya barang-barang ni, bagaimana produk-produk ni dibuat, menghasilkan untuk menggunakan spesifik, depending on the specific company and industry. So jadi kita terpulang pada kita lah untuk spesifik company ni, tapi jadi kat sini and industry. Jadi bagaimana dia dihasilkan tu berbeza lah mengikut company dan industri tu, tapi dia dihasilkan, created by industry. However, most manufacturers use machine ataupun industrial equipments to produce good and public consumption. Jadi untuk kita nak hasilkan produk tu, jadi kita hasilkan melalui machinery and juga industrial equipment. Untuk the importance of manufacturing process, tadi kita dah tengok definisi dia. Definisi dia ada physical goods, ada dia teknik dia varies depending on the species, maknanya cara-cara dia hasilkan, dan dia menggunakan machinery ataupun industrial equipment. Important of manufacturing process. Macam mana kepentingan dia lah kat situ. So ini ditunjukkan di US, maknanya industri ni antara yang sektor yang paling besar lah untuk dihasilkan. Biasanya dia engage dengan good material ataupun substance into new product, maknanya dihasilkan barang yang barulah, manufacture. Dia satu sektor yang sangat besar dihasilkan. Seterusnya kita tengok kat sini, explain the basic concept of manufacturing process, maknanya classification of manufacturing process. Manufacturing process ni dia ada banyak classification. So jadi kita tengok sedikit lah tentang berkaitan dengan bagaimana manufacturing process ni dikelaskan. Dia pecah kepada dua. Ada dua bahagian. Pertama primary, kedua secondary. Yang pertama processing, yang kedua assembly. Maknanya dia diproses pada bahagian atas, yang kemudian assembly, organization. Yang termasuk dalam primary ni ataupun processing ni, shaping. Shaping ni maksudnya membentuk dia punya ni, deformation, perubahan dia, machining. So ini semua terlibat dalam shaping. Property operation, ini termasuk dalam heat treatment process, dalam rawatan haba. Surface operation, dalam surface treatment, dalam coating process. Dalam coating process. Ini dimasukkan dalam coating process. So ini adalah tertakluk kepada dalam bahagian surface operation. Kita tengok pula secondary assembly operation. So dalam secondary operation bagi kepada dua, permanent joining dengan fastening operation. Secondary ni macam yang tadi processing, yang ni assembly, pemasangan. So pemasangan ni dimasukkan dalam welding, brazing and solder. Soldering, adhesive bonding, lekatkan, permanent fastening, dicantumkan, threaded fastening, ulay. So ini semua adalah melibatkan daripada secondary assembly operation. Kat sini secondary. So ini bahagian yang kedua. So
So ini untuk manufacturing process pada konsep dia lah. Okay, diklasifikasikan dia. Okay, seterusnya kita tengok the basic concept. Okay, kat sini. Okay, explain the basic concept of manufacturing process. Masih lagi dengan tajuk ni. Okay, faktor-faktor yang kita akan ambil kira untuk memilih manufacturing process. Kalau tadi ada primary, ada secondary, kita pilih. So jadi ini adalah faktor-faktor. Apa faktor-faktor yang kita pilih untuk menentukan okay, kita nak pilih manufacturing process yang mana. Okay, tadi ada beberapa kan, primary, secondary, okay, welding ke, adhesive ke. Okay, kita pilih apa faktor-faktor yang diperlukan. Okay, yang pertama faktor dia adalah shape and size to be produced. Okay, so kita kena pilih shape dia bagaimana, apa shape yang kita nak, size apa yang kita nak, so kita boleh pilih. Yang kedua adalah quantity to be produced. Okay, ini quantity yang kita nak pilih tu, adakah sesuai dengan manufacturing process ni. Okay, adakah dia boleh relate kat sini. Okay, type of material. Okay, ni jenis-jenis material. So ada brittleness, ada hardness, ada ductile. Okay, so adakah material ini sesuai dengan manufacturing process yang kita nak buat. Okay, sama ada misal contoh kita nak welding, so bahan tu aluminium, so adakah dia sesuai untuk welding MIG. So type of material berkait dengan manufacturing process yang kita nak pilih kat sini. Okay, kita teruskan lagi. Okay, organize the design process. Okay, so kita dah masuk ke tajuk 1.2 kat sini. Tajuk 1.2 ni organize the design process. Okay, yang pertama adalah melibatkan step involved in design. Dia banyak design dan juga manufacturer product. Okay, yang kedua ni step dia. Yang kedua design for manufacture, assemble, disassemble. Okay, pemasangan, lepas tu nak buka balik ke, dan juga service. Okay, so ini design dia. Okay, macam mana kita nak design sesuatu produk yang memenuhi kehendak untuk ni semua. Okay, kita tengok dia. Okay, ini adalah step involved in design. Okay, proses itu sama sikit. Okay, so jadi step design ni yang step-step dia lah. So dia ada rotation dia macam circle kat sini. Okay, dia circle kat sini. Kita tengok lah. So dia akan mula balik lah. Okay, first kali us identify the needs, okay, and constraint. Maknanya apa yang diperlukan. Okay, biasa mula-mula sekali macam tu lah. Okay, yang kedua research the problem. Okay, masalah tu kena pasti kita dah tahu keperluan dia, dan juga research the problem, apa masalah-masalah. Okay, yang ketiga kita imagine. Ini imagine ni maksud dia imagination lah. Maknanya kita bayangkan nak buat macam mana untuk selesaikan solution. Yang keempat kita plan. Okay, misalnya kita ada masalah untuk nak angkat barang berat okay, the needs. Okay, kita perlukan suatu alat untuk angkat berat. Contohnya macam kereta sorong kan. So kita tahu bahawa masalah dia barang tu berat, jadi kita reka kereta sorong. Dan kemudian kita imagine berapa tayar kita nak buat, 2 ke 4 ke. Lepas tu kita buat, dah dapat tu kita plan, select a promising solution. Ini ada yang tayar, kita dah pilih tayar 2 katakan. Okay, kemudian kita akan build a prototype. Baru kita buat betul-betul tayar 2 tu berjalan untuk angkat barang. Okay, jadi sama ada dia sesuai ke tak. Lepas dah buat prototype, baru kita test. Okay, sama ada prototype yang kita buat ni boleh berfungsi dengan baik atau tak, berjaya atau tak. Dan kemudian improve, kita tengok kelemahan dia lah. So apa kelemahan-kelemahan yang ada pada prototype ni, dan kita perbaiki. Kemudian kita tengok balik, ulang balik proses yang sama. Okay, so jadi proses ini berulang-ulang. Okay, so step involved in design and manufacture product, dia akan berulang Okay, seterusnya. Okay, masih lagi dalam tajuk yang sama. Okay, kita design for manufacturing. Okay, kalau tadi tu kita design, okay, ni engineering design process. Okay, yang ni adalah design for manufacturing. Okay, apa dia punya keperluan-keperluan yang kita nak lah. Okay,
Okay, first kita nak cost. Kalau kat sini dia punya majority perkataan dia adalah cost. Bila kita buat manufacturing ni, kita nak jimatkan cost, okay, quality kita jaga, maintaining, okay. So ini semua perkara-perkara yang sangat penting lah bila kita melibatkan manufacturing. So design tu expert in manufacturing, marketing, engineering, okay. So ni semua orang-orang yang tertentu dipilih. Okay, metodologi dia nak tahu manufacturing cost, dia nak tahu component, assembly, okay, supporting production. Dia semua kena tentukan, okay, dia punya cost-cost yang terlibat lah. Okay, DFM ni adalah refer to design for manufacturing, okay. Dan juga if ada objektif yang lain. Okay, kalau result dia not acceptable, revise dan design dan kemudian cuba lagi. Maknanya dia adalah satu kitaran yang berpusing lah. Okay, ulang balik semula. Kalau okay, so boleh next. Okay, seterusnya kita tengok, okay. Okay, yang ni tadi, kalau tengok sini ni dia design for manufacturing. So ni design for manufacturing macam analisis lebih kurang gitu. Okay, jadi kita tengok kat sini dia ada macam loop lah. Okay, loop A, loop B, loop C. Okay, dia pergi kepada initial design. Okay, so jadi bila kita dah design tadi, okay, kita tengok tadi kat sini kan, design for manufacturing. So bawah ni tadi, bawah ni tadi, okay, bawah ni tadi, kita dah tengok dia punya ni. Kalau result not acceptable, so kalau dah acceptable, kita pergi kepada next. Okay, dekat sini, okay, dia ada loop A dia. Okay, ni prosedur dia, design for manufacturing, itu assembly. Okay, jadi kita tengok kat sini assembly prosedur dia. Okay, dia tengok sini initial design. Okay, initial design tu ada, adakah functionality dia bagus, okay, design efficiency. Lepas tu produk tu, adakah produk tu okay, dah productivity, manufacturing, maknanya dia bila dah okay function, design dia dah okay, so dia akan keluarkan manufacture produk ni secara besar-besaran. Okay, sama ada pun memenuhi atau tak productivity. Okay, handling, bagaimana nak handling ratio dia. Okay, maknanya bahan-bahan ni boleh tak okay, diangkat, okay, macam mana. Okay, dan yang seterusnya adalah fitting. Ni nak masukkan ni lah, fitting ratio. Okay, dan kemudian bila dah memenuhi semua ni, okay, prosedur dia ni, barulah kita nyatakan tentang optimized design. Okay, maknanya barang dah boleh fit, boleh handling, boleh angkat semua, productivity dia, so baru kita boleh teruskan lah. Okay, seterusnya, okay, ni adalah konsep design. Okay, dalam konsep design ni, okay, tengok tadi dia ada design for assembly, okay, design for manufacturability, dan kemudian barulah pergi kepada detail design. Maknanya design assembly ada, design manufacture tu pun ada, dan kemudian baru kita boleh buat detail design. Biasanya dia akan combine ni lah. Okay, dia akan combine sebenarnya memenuhi tak produk tu untuk design selengkapnya masang. Okay, seterusnya design for assembly. Kita tengok kat sini. Okay, dalam design for assembly ni, okay, method of design of the product for user assembly. Okay, maknanya dia nak design untuk produk tu boleh dipasang lah baik. Okay, kalau tengok kat sini, okay, DFA ni is design for assembly, is a tool assist. Okay, okay, design team, okay, untuk buat produk tu supaya transition to production at a minimum cost. Jadi cost satu perkara, okay, production, okay, maknanya dia nak minimum cost, focusing on the number of part, handling and easy of assembly. So ada 3 keyword yang penting kat sini, number of part, handling dia, macam mana nak uruskan, nak pasang ni semua, kemudian dipasang, okay, mudah untuk dipasang lah, handling boleh diangkat barang-barang semua, okay, dan juga part-part dia, okay, sehinggalah terjadinya satu produk yang lengkap. Okay, kat sini itu maksud dia lah. Okay, jadi untuk design for assembly. Okay, okay, seterusnya, okay, yang 1.3, okay, 1.3, okay, expose the trend in manufacturing. Okay, apa trend-trend yang ada dalam manufacturing pada hari ni lah. Okay, so dia ada 2 subtopik ke situ.
Yang pertama aspect of changing, okey, changing kat situ. Dan kedua green design in manufacturing. Okey, green design in manufacturing kat situ. Dan kita ada dua lah daripada green design, kita terangkan waste dengan guideline. Okey, kita pergi yang pertama. Okey, aspect of changing to modern manufacturing, maknanya dia nak berubah lah kepada modern manufacturing. Okey, dalam ni adalah principle of modern manufacturing, maknanya tak ada lagi produk-produk yang lama kan, yang ni. So apa yang dimaksudkan dengan modern manufacturing? Okey, okey, dalam aspek of changing okey, of modern manufacturing okey, ini dipanggil sebagai factory of the future. Okey, company adalah industri untuk masa akan datang. Okey, untuk masa akan datang ni kita tengok okey, kita tengok jangkaan dia lah. Okey, mula-mula produk tu macam mana datang. Okey, bagaimana dia boleh dihasilkan lah. Okey, yang pertama, okey, dia ada predictive machine analysis, berapa berat barang tu, industrial augmented reality. Okey, kemudian sensor. Okey, dia ada sensor for supply chain management. Kemudian kat sini ada ni robot, dia panggil apa ni, cobots. Okey, okey, ada robot lengan arm robotik ni arm robotik, ni arm robotik ni computer vision. Okey, daripada computer vision tu, okey, dekat sini yang ni modular equipment dia. Okey, okey, kemudian dekat computer vision ni selepas tu ada lagi alat. Okey, yang ni blockchain for enterprise resource planning and supply chain management. Okey, dahsyat kebanyakannya robot, sensor. Okey, dan kemudian barulah masuk ke dalam lori. Okey, inilah contoh dia. Contoh factory of the future, aspect of changing to modern manufacturing. Banyak guna robot, banyak guna sensor, banyak guna computerized. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Okey, aspect of changing kat sini kita sambung lagi, masih lagi pada tu modern manufacturing. Okey, kalau tengok kat sini dia pergi kepada supply chain. Okey, supply chain ni maknanya macam satu industri yang berkitar-kitar, maknanya macam tu. Okey, okey, pertama kita tengok kat sini. Okey, end-to-end performance management. Okey, so kat sini ditentukan overarching. Okey, forecasting, jangkaan produk, price, weather, promotion ni semua dalam ni. Okey, okey, kat sini okey. Okey, jadi bila dekat forecasting ni macam-macam info yang ada integrated. Okey, pakai handphone maklumkan, Okey, dekat sini factory akan hasilkan produk. Okey, dia akan hasilkan produk. Jadi produk ni dekat sini lah. Okey, kat sini. Lepas tu bila produk tu dah siap, dia akan hantar factory, dia akan hantar ke warehouse, gudang. Okey, hantar kat gudang. Ni dia punya apa ni, drone. Okey, dia pakai drone delivery, hantar kat orang. Okey, drone delivery, predictive shipping. Ni hantar. Okey, ni pun hantar. Okey, automated warehouse, simpan barang. Yang ni adalah networking dia. Okey, ni antara contoh-contoh lah. Okey, contoh-contoh jangkaan macam mana tu modern manufacturing. Okey, okay, kita pergi lagi. Okey, tajuk yang seterusnya adalah green design in manufacturing. Okey, di samping kita menghasilkan produk-produk yang canggih yang maju, moden, jangan dilupa bahawa green design untuk alam sekitar juga perlu dititik beratkan. Okey. Okey. Okey, dalam green design in manufacturing, okey, apa yang dimaksudkan dengan green design in manufacturing? So dalam green design ni, dia fokus method dia adalah manufacturing that minimize waste. Okey, ni adalah keyword dia, minimize waste, dan juga mengurangkan pollution. Okey, through research, okey, and process design. Okey, jadi ada dua keyword kat sini, waste, pollution.
okay, through the research and process design R&D. Okay, seterusnya is also a method that support, okay, and sustain a renewable way of energy. Okay, ni method dia adalah renewable way, renewable energy sources semua bagus. Producing product service that do not harm us on the environment. Okay, maknanya tak merosak alam sekitar lah. Okay, maknanya renewable, boleh diguna semula di kita semula, okay, produk ataupun servis. Okay, jadi ingat baik semula untuk green design and manufacturing ni. Okay, base pollution, okay, through R&D, dan yang ini adalah renewable way of producing product and services that do not harm us on the environment. Okay, ada keyword dia lah kat sini, maknanya tak merosakkan alam sekitar. Okay, so kena ingat ya. Okay, seterusnya, okay, ini adalah kitaran tentang green design in manufacturing. Kena konsep juga lah, walaupun kita buat produk yang canggih-canggih, tapi alam sekitar ni kita kena jagalah. Okay, first ini contoh. Okay, first contoh dia, product ship on hanger. Okay, ni produk dia lah, ni contoh. Kemudian produk tu remain in hanger in the store. Okay, marketing, environment, PR potential, customer take home, recyclable at store, maknanya guna semula. Okay, lepas tu customer take home. Okay, produk hanger tadi tu customer take home. Okay, hanger tu kemudian dia gunakan untuk recyclable. Okay, untuk recyclable, waste paper at home or at store digunakan semula. Dan kemudian lepas tu energy and natural resources save. Okay, maknanya bila kita boleh recycle balik hanger tu, sebalik dalam company dia boleh kita semula. Dan kemudian setelah tu recycle into new product, dia kita semula hanger tu, okay, jadi hanger yang baru, kita semula balik lah. Dia tak buang macam tu je lah. Kalau sekarang ni hanger plastik, dia patah, dia hancur macam tu je. So ni dia buat hanger yang boleh recycle balik. Okay, so ni contoh lah green design in manufacturing. Okay, seterusnya, okay, ni antara lagi satu contoh lah. Dia banyak kitaran dekat sini lah. Okay, banyak fokus kita boleh fokuskan. Okay, kita boleh fokuskan untuk green design and manufacturing ni. Daripada segi, okay, green manufacturing ni, daripada segi design, daripada segi ni apa, procure, supplier compliance, okay, eco efficiency supply. Daripada segi manufacturing, contohnya resource, energy efficient, okay, ni semua banyak lah. Okay, daripada segi packaging and distribution, reusable, recyclable, referable, boleh guna semula boleh. Yang segi customer user to end of life, okay, so kita boleh gunakan untuk reliable to end of life, okay, low energy cost kat sini, okay, low consumable use. Okay, ni semua adalah customer use to end of life, okay, untuk green manufacturing. Okay, seterusnya remanufacture. Okay, boleh, ni pun ayat yang mana juga lah, remanufacture. So kita boleh reuse dia, okay, disassemble, low of disposal. So banyak green manufacturer ni. Ini antara faktor-faktor yang boleh digunakan lah, okay, untuk green manufacturing. Okay, seterusnya adalah green design in manufacturing. Okay, masih lagi dalam tajuk green design in manufacturing. Okay, dia ada 3 green product, energy, human resources. Okay, 3 faktor yang penting lah dalam green design. Okay, kita tengok human dulu. Okay, dalam human ni, okay, hazard substance management. Okay, reduce use of heavy metal, atau certain hazardous material lah, ni semua reduce. Okay, lepas tu
Untuk ni home environment, decrease noise and vibration, kurangkan bunyi-bunyi. Daripada segi energi pula, energy kita gunakan ni carbon dioxide reduction, energy efficient enhancement. Guna tenaga yang cekap, kurangkan. Dan seterusnya ini adalah recyclability improvement. Maknanya boleh recycle semula lah, recyclable material. Kat sini, dan design for easy disassemble. Ini tak boleh kecil-kecil kan lah, boleh buka-buka disassemble kan. Dan seterusnya yang ni adalah resource reduction. Kurangkan bahan-bahan resource tu. Resource product, reduce product, weight, volume, use recyclable material. Bahan dia lah. Jadi itu tentang green design in manufacturing. Dah habis saya. Ada lagi. Ni antara contoh contoh produk-produk green lah oleh Panasonic. Ni bukan untuk promote Panasonic, dia cuma kita nak tunjukkan usaha-usaha yang dilakukan untuk green. Panasonic Econavi. Dia intelligent sebab dia ada sensor yang boleh mengesan pergerakan manusia, human sensor. Maknanya kalau ada human, baru dibuka ke, baru ditutup. Ni keluar je, orang tak ada, baru ditutup. Ataupun dia boleh kesan orang dekat mana. Katakanlah aircon tu, orang tu ada dekat sini. Orang tu ada dekat sini. So aircon tu akan halakan ke sini. So jadi aircon tak akan pergi kat sini. Ni tak ada. Ni tak ada. So dia akan pergi kat sini. Jadi jimat kat sini sejuk ya. Belah sini tak sejuk sebab tak ada orang. So dia pakai sebagai human sensor. Then dia panggil sebagai increase energy saving. Seterusnya ni internet satu contoh lah. Green design in manufacturing. Dalam ni kita panggil sebagai sebagai waste in manufacturing. So apa waste yang ada dalam manufacturing dalam green design ni? Kita tengok defect. So effort caused by rework, scrap and incorrect information. Kat sini defect dia. Overproduction, ni pun menyebabkan waste. Waste time waiting for the next step. Jadi bila barang tu kadang-kadang dia tak boleh tunggu lama kan. Bila dia tunggu lama, dia jadi waste. Dia jadi waste. Ni kita bicara tentang waste ni. So jadi ni barang dia defect, jadi part waste. Overproduction jadi waste. Waiting pun jadi waste. Seterusnya apa lagi? Non-utilized talent, maknanya tak ada orang yang kompeten dalam tu. Talent, skill dan knowledgeable pun menyebabkan berlakunya waste. Waiting, overproduction, defect ni semua punca-punca waste. Bahan sisa, maknanya ada sisa. Lepas tu transport. Transport maknanya transport ni dia pergi ke tempat ni macam tempat A katakan, ni tempat B, ni tempat C. Jadi produk tu dia akan pergi dia akan pergi ke A, lepas tu dia balik ke kilang, ambil barang lagi, pergi kat B pula, ambil kat D, pergi patah balik lagi, ambil kat C. Ni pun yang menyebabkan mungkin terlalu lama. Kalau dia terus pergi daripada A, lepas tu hantar ke B, hantar ke C, so dia boleh menjimatkan masa. Jadi mungkin barang tu tak boleh tahan lama, dan akibatnya ada waste kat situ. Seterusnya inventory. So inventory ni packaging ni kat situ kena cekap lah. So bila ada barang yang tak diproses, so dia akan jadi waste. Motion, pergerakan. Maknanya pergerakan tu mungkin dia tak ada lori, dia hantar lambat ke naik motor ke naik kereta, jadi pergerakan tu dapat hantar sikit lambat. So motion ni tak cekap, so pun menyebabkan waste. Extra processing, more work for higher quality than required by customer. So maknanya buat terlalu banyak proses, dan akibatnya proses tu A, B, C, dia buat sampai D, sampai E, F, G. Jadi yang terlalu banyak extra processing, akibatnya menyebabkan waste. So ini adalah antara contoh punca-punca yang menyebabkan waste in manufacturing. Seterusnya
Okay, green design in manufacturing. Okay, guideline for green design and manufacturing. Dan yang kedua, okay, so dia akan fokus yang lagi satu tadi waste. Ini adalah guideline dia. Macam mana kita nak dapatkan green design and manufacturing. Kalau tengok kat sini, okay, dia kata kita kalau nak dapat ni, so lain tak ni. So inilah dia ISO define. So ISO ni dia telah adalah macam satu undang-undang akta standard yang telah ditetapkan untuk mematuhi lah untuk semua produk manufacture memenuhi green product certification. Okay, certificate lah. Inilah dia punya guideline dia untuk memastikan bahawa that the product meets a particular standard. Ni standard dia and offer an environmental benefit. Dia memenuhi alam sekitar, mematuhi kehendak alam sekitar lah, maknanya tak mencemarkan alam. So ni dia punya standard. Itulah guideline dalam green design and manufacturing. Okey, seterusnya contoh lagi sikit, guideline for dan kat sini. Okey, ni ada ISO apa ni 14000, ISO 14001. okey, environmental management system. Ini guideline dia lah, standard dia. Okey, international organization for standardization. Okey, yang berkaitan dengan guideline for green design. Okey, so jadi sekian saja presentation untuk kali ini, untuk chapter 1 introduction okay, to advanced manufacturing process. Kita telah sentuh tentang green design. Okay, hijau green design ni kita dah sentuh manufacture dia, waste dia. Okay, ini contoh produk yang dihasilkan yang memenuhi energy saving. Okay, green design semula. Okay, dan seterusnya kita juga telah melihat pada green design, aspek-aspek dalam modern manufacturing, apa yang utama, macam mana nak buat modern manufacturing. Okay, sensor, robotik, okay, computerized. Okay, ini adalah modern manufacturing. Kita juga telah membincangkan tentang trend in manufacturing. Okay, ini assembly, okay, design for assembly, concept design, okay, DFMA, okay, design for manufacture assembly, okay, manufacturing, DFM. Okay, kita telah sentuh tentang reduce the cost. Yang ini adalah step involved, macam mana proses-proses dalam engineering design process. Okay, bagaimana nak organize the design process, saya dah tunjukkan kat situ. Okay, explain the basic concept of manufacturing process pun saya dah terangkan. Okay, apa dia punya faktor-faktor dia, factor to be considered, okay, dalam manufacturing process. Okay, ada berapa? Okay, konsep primary processing dia ada dua, primary dan secondary, untuk classification of manufacturing process. Dan seterusnya saya juga telah sentuh tentang definition of manufacturing process, okay, dan the important of manufacturing process. Okay, manufacturing concept dia saya telah sentuh bagaimana daripada industri, raw material, input kepada transform to output produk. Okay, dan juga saya telah tentang konsep. Okay, dan inilah yang mula-mula tadi, chapter 1. Okay, introduction to manufacturing process. Okey, so sampai di sini sajalah presentation saya. Okay, kelas untuk hari ini. Harap pelajar semua dapat ulang balik semula. Kalau tak ada yang tak faham, nak catat-catat nota, boleh ulang semula video ni. Dan tengok dan pastikan, okey, tulis nama pendaftaran, subscribe channel ni untuk info lagi. Untuk saya akan gunakan platform ni. Okey, terima kasih banyak. Kalau ada apa-apa soalan, boleh catat di ruangan komen untuk pertanyaan. Okey, quiz saya akan bagi tahu mungkin ada dalam minggu ni atau minggu depan, insya-Allah. Okey, terima kasih banyak kerana sudi menonton. Diharap bermanfaat untuk anda dapat belajar tentang konsep proses ni. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Jumpa lagi. Bye bye.